A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid ustaz sekalian? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan Ustaz harap juga kamu semua bertenaga untuk mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan sambung lagi tajuk yang minggu lepas, iaitu bulan penyucian, iaitu bulan Ramadan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, selesai sudah kita membaca doa sebelum belajar. Jadi, seperti yang Ustaz telah beritahu, kita akan mempelajari mengenai bulan penyucian, itu bulan Ramadan. Jadi, untuk hari ini ataupun video ini, Ustaz akan memfokuskan pada perkara yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepentingan berpuasa. Okey. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita lihat terlebih dahulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, jadi di sini terdapat 7 perkara yang membatalkan puasa. Jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertamanya, pengsan dan mabuk sepanjang hari, gila walau sekejap. Jadi kita boleh fokus kepada 2 tempat, iaitu apabila pengsan dan mabuk sepanjang hari dan apabila gila walau sekejap. Sebagai contoh, seorang itu ada penyakit sawan dan menyebabkannya pengsan sewaktu puasa. Jadi apabila dia terbangun daripada pengsan itu sebelum maghrib, dia masih boleh teruskan puasanya. Sama juga dengan mabuk. Sama seperti mabuk, apabila tidak masuk lagi waktu berbuka, dia masih boleh teruskan puasa. Tetapi berbeza pula dengan gila. Gila walau sekejap dikira terbatal puasanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Jadi yang kedua ini kita dapat lihat dia tertumpu kepada wanita, iaitu haid, nifas dan wiladah. Apabila terkeluar darah daripada kemaluannya, jadi dikira terbatal puasa seseorang wanita itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Okey, yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Jadi sekiranya seseorang itu termuntah tanpa sengaja, puasanya masih boleh diteruskan. Yang keempat, murtad. Okey, jadi murtad ini sudah semestinya akan terbatal puasanya kerana dia telah terkeluar daripada Islam. Okey. Dan yang tadi yang keempat, sekarang yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, jadi yang seterusnya, apabila seorang itu mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka terbatal juga puasanya. Okey, ini yang kelima. Yang keenam, berjimak pada siang hari. Okey, yang keenam, apabila sepasang suami isteri itu berjimak pada siang hari, iaitu melakukan hubungan secara zahir pada siang hari, maka terbatal puasanya. Okey, itu yang keenam. Dan kita lihat pula yang terakhir, yang ketujuh, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Okey, jadi yang terakhir adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi apabila kita memasukkan sesuatu apa-apalah ke dalam rongga yang terbuka dalam badan kita, maka akan terbatal puasa. Contohnya seperti makan ataupun masukkan sesuatu ke dalam hidung kita. Jadi apabila tersentuh dengan rongga itu, akan terbatal puasa kita. Okey, jadi itu adalah ke-7 perkara yang membatalkan puasa. Alhamdulillah,
sekarang kita sudah tahu apa perbuatan ataupun perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan semasa bulan Ramadan, ataupun apabila kita melakukannya, puasa kita akan terbatal. Jadi seperti Ustaz telah beritahu, kita akan lihat pula kepentingan berpuasa. Jadi mari kita lihat. Okey, jadi di sini terdapat 3 pecahan kepentingan berpuasa Ramadan. Yang pertama dari segi rohani, kedua jasmani, dan ketiga masyarakat. Dari segi rohani, pertamanya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan sabar. Jadi apabila kita berpuasa, kita dapat melatih diri kita untuk bersifat sifat yang murni lah, seperti amanah, ikhlas dan sabar. Dan juga secara tidak langsung akan mendekatkan diri kita kepada Allah kerana melakukan ibadah kepadanya dengan niat yang betul, iaitu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua dari segi jasmani. Yang pertama, menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Kedua, merehatkan organ dalaman badan. Baiklah, jadi yang kedua lebih tertumpu kepada dalaman kita. Tadi kepada rohani, yang ini kepada bukan dalaman kita, tapi kepada fizikal kita, iaitu jasmani kita. Jadi dengan berpuasa kita dapat menghindarkan daripada sebarang penyakit yang berpunca daripada perut, dan juga dapat merehatkan organ dalaman badan kita. Okey, jadi jasmani kita akan lebih sihat. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga pula daripada segi masyarakat. Masyarakat terpecah pula kepada 3. Yang pertama, mengikis sifat kedekut dan sombong. Kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Dan yang ketiga, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Okay, jadi dari segi masyarakat pula, apabila kita berpuasa, kebiasaannya kita akan lebih banyak membuat ibadah seperti sedekah. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengikis sifat sombong ataupun kedekut dalam diri kita. Seterusnya dapat mendidik diri kita supaya tidak diri kita dan juga masyarakat supaya tidak boros dan membazir dengan membeli perkara-perkara yang tidak memerlukan, sebaliknya dengan bersedekah. Dan juga dapat menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Jadi itu antara kepentingan berpuasa Ramadan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai bulan penyucian. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa, dan yang kedua, kepentingan berpuasa. Jadi Ustaz berharap kamu semua selepas ini tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa apabila ketika berpuasa, dengan sengajalah. Iaitu yang pertama. Yang kedua, kamu sentiasa berpuasa sebab kita dapat lihat kepentingan ataupun faedah yang kita dapat apabila kita berpuasa. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.